Hai guys, hari ini saya mau share cara tukar bearing dan juga absorber mounting pada kereta Iswara nih. Oke, sebelum kita tukar, macam mana kita mau tahu yang absorber mounting ini sudah rusak ataupun masih berada dalam keadaan yang baik? Kita remove dulu getah nih supaya kita boleh tengok dengan lebih jelas. Oke, sekarang kita boleh nampak dengan lebih jelas. Macam yang korang boleh tengok, absorber mounting ini dia sudah terangkat, dia sudah ada gap lebih kurang 1 inci. Jadi absorber mounting ni sudah confirm rosak. Absorber mounting ni sudah terangkat. Sepatutnya benda ni dia duduk rapat tau. Jadi cara cek absorber mounting ni sangat-sangat simple. Kita boleh tengok daripada luar sahaja. Yang sebelah ni pun sama juga, dia sudah terangkat. Kita ada gap lebih kurang 1 inci juga. Ini bermakna dua-dua absorber ni sudah confirm rosak dan perlu diganti. Absorber mounting yang sudah rosak akan bagi beberapa kesan. Yang pertama sekali, dia akan menghasilkan bunyi, terutama sekali semasa kita naik bump. Yang kedua pula, kita tidak dapat pastikan kita punya tayar sentiasa bersentuhan pada atas jalan. So, tanpa buang masa, jom kita start. Macam biasa, untuk buat job ni kita perlu jack kereta dan support pakai jack stand. Kemudian cabut tayar dan letakkan pada bahagian bawah untuk dapatkan extra safety. Saya start dengan looskan dulu nut size 19 pada bahagian mounting ni. Tidak payah buka sampai habis. Kemudian ada dua ball size 17 mm yang kita perlu buka untuk pisahkan knuckle dan juga absorber ni. Sebelum buka dua bolt ni, saya akan buat marking dahulu pada bahagian chamber ball ni. Tujuan dia supaya masa kita mau pasang balik nanti, kita punya chamber tidak lari jauh sangat. Saya buat juga pada bahagian ni. Actually satu tempat pun sudah cukup. Korang tidak perlu pun buat macam dalam video ni. Okay, so lebih kurang macam ni je lah kita buat dia punya marking. Sekarang barulah kita boleh buka bolt ni. Korang boleh guna dua spana. Satu untuk tahan, satu lagi untuk looskan dia punya nut. Tapi masalahnya sekarang bolt ni dia stuck tau. Benda ni biasa, tidak apa. Apa yang saya buat, saya spray pakai WD-40. Kemudian saya akan looskan dengan menggunakan breaker bar. Oke, nut sudah loose. Yang bawah ni pun sama juga. Kemudian barulah kita sambung pakai spana biasa ataupun ratchet untuk looskan nut ni. Selebihnya keluarkan menggunakan tangan. Keluarkan dia punya nut dan juga dia punya washer. Sekarang kita akan cabut keluar ball ni. Kadang-kadang ball ni pun susah juga tahu mau keluarkan. Jadi caranya kita ambil dia punya nut tadi, lepas tu kita masukkan dalam keadaan terbalik. Pastikan hujung ball ni sama rata dengan nut. Macam ni. Lepas tu ketuk slow-slow sambil goyang-goyang macam ni sampai ball tu keluar. Oke, sekarang ball ni sudah free. Barulah kita boleh keluarkan. So, inilah rupa chamber ball. Oke, kadang-kadang ball ni susah mau keluar sebab ada besi ni tau. Ni kita panggil chamber, besi chamber ataupun adjuster. Jadi besi ni, ball ni kalau susah mau keluar, kita paksa ketuk, besi ni akan kembang tau. Dia akan kembang bahagian ni. Sebab tu lah kadang-kadang ball ni boleh stuck. Untuk ball bawah ni kalau susah mau keluar juga, kita boleh pakai cara yang sama. Masukkan nut dan ketuk sambil goyang-goyang macam ni sampailah nut tu free. Lepas tu barulah kita boleh keluarkan dia punya ball. Sekarang kita sudah boleh pisahkan knuckle dan juga absorber ni. Next step, kita perlu pisahkan brake line ni daripada absorber. Ada satu ball size 12 mm. Kita loosekan dia punya ball. Selebihnya tanggalkan dengan menggunakan tangan. Sekarang barulah kita buka nut ni sampai habis. Satu-satunya nut yang pegang absorber ni ialah nut pada bahagian mounting ni. So sebelah tangan tahan supaya absorber tu tidak terus jatuh. Sebelah lagi
kita pakai untuk buka nut nih. Sekarang kita boleh keluarkan absorber. Keluarkan mounting yang lama. Tarik dia keluar. Oke, so ini mounting yang lama. Dan ini yang baru. So, kita boleh nampak dia punya beza. Dia punya beza sangat ketara. Ini pandangan daripada tepi. Ini daripada belakang. Daripada tepi. Depan. Yang ini bawah. Yang ini pula bagian atas. So, sangat jauh beza. Oke, ini dia punya bearing. Bearing ini sepatutnya kalau kita pusing dia rasa smooth je tau. Tapi kalau kita pusing dia ada rasa macam kasar, tidak smooth, bermakna bearing itu sudah out. Untuk keluarkan bearing daripada absorber kita perlu guna alat nih. Nama alat ini ialah spring compressor. Caranya kita kepitkan spring nih. Pastikan dia duduk cantik. Yang bahagian takuk dia tuh duduk cantik pada bahagian spring. Kemudian kita ikat dulu pakai tangan. Kemudian buat juga pada bahagian sebelah. Pastikan dia duduk cantik dan ikat guna tangan dahulu. Kemudian kita akan kompres spring ini dengan menggunakan ratchet. Kalau korang ada gun, korang boleh pakai gun. Saya ada gun, cuma saya mau tunjuk yang job ni kita masih boleh buat dengan hanya menggunakan basic tool. So kita kompres sikit demi sikit bagi spring tu balance. Kita akan kompres spring ni sampai dia ada free macam ni. Bila spring ni sudah ada free, barulah kita boleh keluarkan dia punya bearing daripada absorber. Caranya ambil spana size 19 dan Allen key size 6 mm untuk tahan shaft tu daripada ikut berpusing sekali semasa kita mau buka dia punya nut ni. So nut ni kita buka je macam biasa. Selebihnya keluarkan pakai tangan. Keluarkan dia punya nut dan keluarkan dia punya bearing. Sekarang kita ambil soket size 21 mm. Lepas tu masuk dia macam ni. Dia cun-cun je masuk dalam lubang tu. Lepas tu kita ketuk je sampai bearing tu keluar daripada dia punya housing. Oke, bearing sudah keluar. So, macam inilah rupa bearing yang lama. Saya boleh rasa dia punya pusingan ni pun sudah kasar. Jadi, memang bearing ni perlu diganti. Sekarang kita dalam proses pemasangan. Sebelum pasang bearing yang baru, saya akan bersihkan sedikit dia punya housing ni. Supaya bearing tu nanti dia boleh duduk cantik dalam housing ni. Korang tidak perlu pun buat step ni. So macam inilah rupa dia lepas saya bersihkan. Sekarang barulah saya akan pasang bearing yang baru. Ini bearing yang baru. Kemudian cara mau pasang ni, kita tekan dulu pakai tangan bagi dia center. Kita setting dulu bagi dia center. Lepas tu ambil bearing yang lama tadi. And then letak atas bearing yang baru. Lepas tu ketuk je macam ni. Pastikan bearing tu tidak masuk dalam keadaan yang sengit. Pastikan dia masuk duduk rapat cantik macam ni. Okey. Kemudian pasang semula bearing pada absorber. Masukkan dia punya nut. Dan ikat macam biasa sampai ketat. Kemudian pasang mounting yang baru. Sebelum tu kita pastikan dulu
ujung spring ni dia duduk pada tempat yang betul. Dia ada cakuk macam ni. Pastikan dia mati bahagian cakuk ni, yang ujung spring tu. Kemudian barulah kita boleh pasang semula absorber ni. Masukkan semula dia punya nut, ikat pakai tangan saja, sekadar untuk tidak bagi absorber tu jatuh. Sambungkan semula nut dan juga knuckle. Masukkan bolt bawah, masukkan washer dan juga nut. Kemudian chamber bolt, masukkan washer dan juga nut. Sebelum kita ikat ketat bolt ni, kita matchkan dulu marking yang kita buat tadi. Oke, lebih kurang macam ni. Barulah kita ikat sampai ketat dan pastikan kita pusing pada bahagian nut sahaja supaya dia punya marking stay in place. Kemudian ikat juga bolt bawah ni sampai ketat. Jangan lupa pasang balik dia punya brake line ni pada absorber. Masukkan skru pakai tangan. Kemudian ikat sampai ketat pakai spana size 12 mm. Pasang balik tayar. Turunkan kereta. Last kali barulah kita ikat sampai ketat nut size 19 mm pada bahagian mounting ni. Dan jangan lupa pasang semula dia punya cap. Alright, kita sudah siap tukar bearing dan juga absorber mounting yang baru. Sekarang kita boleh nampak dia punya beza. Sekarang mounting ini sudah duduk rapat. Yang sebelah sini belum tukar lagi. Kita boleh nampak dia punya gap tu. Oke. So, jangan lupa tukar juga pada bahagian sebelah. Sebab suspension ni dia bekerja secara sepasang. Oke, jadi macam inilah cara tukar absorber mounting dan juga bearing bagi kereta Yuswara. Kalau korang rasa video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe.